Muhammad Tuan Ahmad Fadil bin Syari. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Berdasarkan sumber daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, harga minyak sawit mentah atau MSM ketika ini sedang menunjukkan trend peningkatan yang begitu kentara. Harga purata MSM telah melonjak kepada RM3,581.50 setan pada 19 November 2020 berbanding paras terendahnya iaitu RM2,021.50 setan pada 12 Mei 2020 iaitu peningkatan sebanyak RM1,560 setan atau 77.17%. Peningkatan harga MSM ini telah menyebabkan harga buah tanah segar sawit di pintu kilang turut meningkat kepada RM760 setan pada 19 November 2020 berbanding RM408 setan pada 12 Mei 2020. Ini menunjukkan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan telah berjaya meningkatkan harga minyak sawit. Bagi meningkatkan pendapatan pengusaha dan pekerja dalam industri sawit, khasnya pekebun kecil, kerajaan telah mengumumkan pengecualian 100% duti ekspor ke atas minyak sawit mentah, minyak isi rum sawit mentah dan minyak isi rum sawit RBD mulai 1 Julai hingga 31 Disember 2020 dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu PERJANA. Ia adalah bertujuan untuk mengurus paras stor dan menstabilkan harga minyak sawit negara. Pengecualian cukai ini akan mendorong penggiat industri untuk mengeksport lebih banyak minyak sawit dan membantu menyanah pendapatan yang lebih tinggi. Melalui skim Persediaan Minyak Sawit Mantan Malaysia MSPO, rantaian utama pengeluaran minyak sawit di Malaysia yang merangkumi sektor peladangan, pekebun kecil dan pergilan sawit diwajib untuk dipersediakan dengan skim persediaan MSPO. Persediaan ini memberi panduan seperti mempraktikkan amalan pertanian baik atau GAP, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan kecekapan pengurusan serta meningkatkan produktiviti yang secara langsung mampu meningkatkan pendapatan pekebun. Skim MSPO memberikan jaminan kepada pengguna antarabangsa bahawa produk sawit Malaysia dihasilkan secara mampan. Ini seterusnya akan dapat meningkatkan pasaran produk sawit di peringkat global dan seterusnya harga yang lebih baik. Kerajaan juga telah menyediakan skim pinjaman mudah tanam semula pekebun kecil sawit atau TSPKS dan skim pinjaman mudah input pertanian pekebun kecil sawit IPPKS pada kadar faedah 2% setahun. Skim-skim pinjaman tersebut adalah untuk membantu meringankan beban kewangan pekebun kecil persendirian bagi melaksanakan penanaman semula sawit dan membantu memperoleh input pertanian dengan penggunaan benih yang disahkan serta pakan yang berkualiti. Selain itu, skim ini juga dapat membantu pekebun kecil untuk meningkatkan hasil buah tanah segar dan seterusnya meningkatkan pendapatan pekebun kecil sawit. Bagi membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian untuk jangka masa panjang, kerajaan menerusi MPOB telah mewujudkan skim insentif integrasi ternakan dengan sawit dalam rancangan Malaysia ke-11. Ia bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian melalui penggunaan tanah dan sumber semula jadi secara optimal. Langkah lain yang diambil oleh kerajaan adalah melalui gerakan koperasi di kalangan pekebun kecil persendirian. Koperasi berperanan sebagai perantaraan untuk pekebun kecil memasarkan buah tanah segar mereka terus ke kilang sawit. Langkah ini dapat memberikan penawaran harga yang lebih tinggi kepada pekebun kecil dan menyumbangkan peningkatan pendapatan pekebun kecil. Sehingga Oktober 2020, sebanyak 65 buah koperasi penanam sawit mampan KPSM telah ditubuhkan secara berperingkat. Aktiviti untuk KPSM dah habis. Panjang sangat. Dah. KPSM adalah penjualan kelompok PTS anggota koperasi terus ke kilang sawit. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau jawapan panjang, bagilah jawapan bertulis. Okay. Sebab masa ni saya nak habiskan banyak soalan. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Mohd Timbalan Menteri di atas jawapan tadi dan saya ucapkan tahniah di atas kejayaan kementerian
menstabilkan harga sawit yang diperlukan oleh para petani penanam sawit. Tetapi yang Berhormat Timbalan Menteri, saya dimaklumkan bahawa antara kekangan pekebun kecil untuk mendapat MPSO yang disebut tadi ialah MSPO, yang disebut tadi ialah apabila geran tanah itu title di atas tanaman yang lain. Contohnya atas tanaman kelapa tapi nak dia tanam kelapa sawit. Jadi bagaimana kementerian boleh membantu pekebun-pekebun kecil seperti ini untuk turut mendapat benefit dengan izin daripada MSPO tadi? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Memang benar untuk memperolehi CJMSPO adalah salah satu syarat, iaitu syarat nyata tanah, yang ini dalam tanam sawit. Kementerian sedar apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Sebab itulah bagi memudahkan proses penukaran syarat nyata tanah ini, pihak kementerian melalui Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB telah bekerjasama rapat dengan pejabat-pejabat tanah galian PTG negeri di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Melalui kerjasama ini, setiap PTG terlibat telah dibekalkan dengan maklumat pekebun kecil sawit yang mempunyai syarat nyata selain petani ataupun sawit untuk simakan. Hasil kerjasama ini, PTG negeri yang terlibat telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi mengurangkan kos dan mempercepatkan proses penukaran syarat nyata tanah ini. Antara inisiatif yang dilakukan adalah seperti AOS atau Approval Over Submission dengan izin, di mana permohonan kelulusan hanya dalam tempoh yang singkat dan pengurangan kadar bayaran nenda sebanyak 50% bagi tanah ke perkeluasan kurang dari 4 hektar bagi PTG Johor. Selain daripada itu, inisiatif lain yang turut dilakukan adalah pemasuhan kadar bayaran denda oleh PTG Selangor, pemanjangan tempoh bayaran denda oleh PTG Kelantan dan kempen pematuhan syarat nyata oleh PTG Terengganu. Yang Berhormat juga bangkit soal bagi pendudukan syarat nyata ini. Kementerian memang sedar dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi bagi kementerian mengenai masalah ini, kerajaan telah memperuntukkan dana insentif MSPO ni untuk bayar kos penukaran syarat nyata tanah ini, khususnya untuk para pekebun kecil persendirian. Kos yang ditambung di bawah insentif MSPO ini adalah kos permohonan, kos carian, kos salinan pelan dan kos pengesahan. Jadi anggaran kos yang dibayari oleh kerajaan sebanyak RM200 per pemilik geran bergantung kepada PTJ masing-masing. Itu saja, sekian, terima kasih.